Berita pilihan tengah hari ini. Sarawak terus jalin kerjasama dengan Indonesia. Projek Daruhana Fasa 2 di Sungai Bedaun dijangka siap 2026. Tanggungjawab semua pihak cegah kebakaran hutan. Warga kerja UKAS jadi telinga dan mata kerajaan. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama dengan saya, Maria Suji. Sarawak akan terus menjalinkan kerjasama dengan Indonesia dan bersedia memberikan bantuan dalam melaksanakan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata ia sejajar dengan cadangan negara Republik itu untuk mengembangkan lagi pembangunan tenaga hidronya. Menurut beliau, Sarawak memiliki 25% pegangan saham dalam pembangunan hidro menerusi penyertaan Sarawak Energy Berhad SEB dalam projek empangan hidroelektrik Mentarang di Malinau, Kalimantan Timur yang menjana tenaga elektrik di Kalimantan. Yang sebenarnya kita sudah ada jalinan kerjasama di antara Indonesia dan kita. Bahkan banyak syarikat kita di Sarawak ini sudah menjalankan perniagaan di Kalimantan. Kalau yang banyaknya ialah Kalimantan Barat, kerana Kalimantan Barat lebih dekat dengan kita. Dan apabila mereka membukakan sempadan dan juga mengizinkan kapal terbang kita untuk mendarat di Pontianak dan Pontianak ke Sarawak, ia akan lebih memberikan peluang kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual media selepas menyempurnakan Majlis Simbolik Penyerahan Sumbangsih Raya 2024 Anjuran Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Rabu. Mengulas lanjut, Premier Sarawak memberitahu kerajaan negeri turut mengadakan pertemuan dengan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Indonesia untuk meneroka bidang kerjasama seperti import dan ekspor barangan. Mereka sudah bermesyuarat dan mempunyai networking di ada Kadim. Kadim ni adalah satu macam kita Chamber of Commerce di Kalimantan dengan UBS dan juga Chinese Chamber of Commerce di Sarawak untuk mereka menerokai bidang-bidang yang lain, termasuklah mengeksportkan barangan kita dan juga kita mengimportkan barangan daripada Kalimantan. Projek Daruhana Fasa kedua yang dibina di Sungai Bedaun, Sang Tubong dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2026. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata projek ini melibatkan pemindahan 200 keluarga dari 2 kampung. Menurut beliau, kerajaan juga sedang mengenal pasti satu lagi kawasan baharu untuk pembinaan Daruhana ini. Kita akan mengenal pasti satu lagi kawasan untuk kita membangunkan Daruhana ini berdekatan dengan kampung yang ada sekarang. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Iftar Daruhana 2024 di Kuching pada Rabu. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Zohari dalam majlis tersebut telah menyampaikan sumbangan daripada Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA kepada 130 golongan asnaf dan anak-anak yatim yang menerima sumbangan sebanyak RM150 masing-masing. Dalam pada itu, pemangku pengurus besar LCDA Kushairi Bostani telah menyampaikan zakat perniagaan bagi tahun 2023 berjumlah RM1,910,187.26 kepada tabung Baitumal Sarawak. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi 2, Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Peguam Besar Sarawak Datuk Safri Ali dan Pengerusi LCDA Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussain.
Mencegah kebakaran hutan merupakan tanggungjawab semua pihak agar tidak berlaku ataupun merebak. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu kebakaran hutan khususnya di kawasan Banting yang dikelilingi oleh tanah gambut harus dielakkan kerana ia merupakan perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Jelasnya kebakaran hutan yang tidak dapat dikawal harus dikendalikan oleh pihak bomba kerana terlalu berbahaya kepada penduduk sekitar. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan geran projek kecil luar bandar tambahan bagi tahun 2023 di Lawas baru-baru ini. Dalam majlis sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari itu telah menyampaikan geran MRP kepada seramai 45 wakil persatuan dan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung sekitar. Warga kerja Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di seluruh negeri perlu menjadi telinga dan mata kepada jentera kerajaan negeri bagi memantau pelbagai isu melibatkan rakyat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, antara isu yang sering dibangkitkan ialah mengenai kenaikan kos sara hidup dan kesannya kepada rakyat. Menurutnya, antara aduan yang sering diterima daripada rakyat iaitu isu kenaikan kos sara hidup yang meningkat susulan kenaikan kadar cukai perkhidmatan SST daripada 6% kepada 8%. Kita ingin memantaukan perkara ini kerana kita merasakan kita tidak mahu ada orang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga sewenang-wenangnya dalam keadaan kita sedang menghadapi masalah kuasa membeli agak lemah dan keadaan ekonomi disebabkan kelemahan ringgit dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam majlis berbuka puasa anjuran UKAS di Kuching pada Rabu. Mengulas lanjut, Dato' Abdullah memberitahu para pegawai UKAS akan diarah untuk memantau dari semasa ke semasa dan memberi maklum balas mengenai golongan kurang berkemampuan. Dalam keadaan sekarang, saya rasa lebih elok kita banyak menyimpan daripada berbelanja melampau supaya suasana ekonomi kita especially di peringkat keluarga lah tidak terganggu dan terutama sekali ramai ibu bapa yang akan menghantar anak mereka menyambung universiti dan memerlukan bantuan kewangan dan sebagainya lah. Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee, Pengarah UKAS Samuel Simon serta warga kerja UKAS di Ibu Pejabat. Sekian edisi Tengah Hari bersama dengan saya Mares Suji. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan sorotan Majlis Iftar Daruhana 2024 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.
Berbahagia Puan Sri Datin Ahmad Nur Hashimah Aziz untuk menyampaikan